Dan kalau saya cuba gunakan simulasi ini, okey. Okey, 3 simulasi ini. So kalau saya cuba okey, kalau hukum Boyle, dia hanya tengok kepada pressure dengan volume kan. Kalau saya semakin bertambah tekanan, okey, maka kita nampak isi padu dia semakin berkurang. Kalau saya kurangkan tekanan dan isi padu semakin bertambah. Tapi anda cuba perhatikan, bilangan zarah-zarah masih sama. Okay, bilangan zarah-zarah masih sama, jisim dia adalah sama. Cuma ruang semakin besar. Itu adalah hukum Boyle. Untuk hukum Charles, kalau kita ubahkan suhu, okay, ubahkan suhu, bila suhu semakin bertambah, maka kita nampak isi padu akan bertambah juga. Okay, kalau kita kurangkan suhu, maka kita nampak isi padu akan semakin kurang. Okay. Dan akhir sekali, kalau kita cuba tengok Gay law, Z law, sama juga bila kita tambahkan suhu, tekanan akan bertambah. Dan bila kita kurangkan suhu, tekanan akan berkurang. Okay. Alright. So, kalau daripada segi suhu, kita nampak dia punya movement. Gerakan dia akan semakin perlahan. Okay, semakin perlahan. Kalau saya cuba tambahkan suhu, kita nampak gerakan dia akan semakin cepat. So, tenaga kinetik akan semakin tinggi. Okay, alright. So, kita sekarang tengok kepada latihan. Okay, latihan. So, masih ingat tak? Kita ada formula P1V1 bagi T1 sama dengan P2V2 bagi T2. Okay, selalu ingat formula ini. Dan kalau hukum Boyle, ingat BPV. Okay, BPV. So, kita gunakan P1V1 sama dengan P2V2. Okay, kita tengok soalan 1. Suatu gas mempunyai tekanan 3/10⁴. Okay, so P1 adalah 3/10⁴ Pascal. Dan isi padu adalah 0.4. Dan sekarang gas itu mengalami pengembangan sehingga tekanannya menjadi 6/10⁴. Okay, so sekarang tekanan adalah 6/10⁴. So, berapakah isi padu sekarang? Okay, berapakah isi padu sekarang? So, actually, pengembangan ini adalah, perkataan adalah salah. Sepatutnya adalah pengecutan. Okay, kita tahu bila tekanan dia semakin bertambah, isi padu akan semakin kurang. So, gunakan formula P1V1 sama dengan P2V2. So, 3/10⁴ darab 0.4, okay, sama dengan 6/10⁴ darab V2. So, V2 sama dengan, kalau anda tekan kalkulator, akan dapat jawapan 0.2 meter kuasa 3. Okay, so very easy. Pastikan anda guna formula yang betul. Di sini saya berikan anda formula, tapi dalam exam dia tak akan beri. Dia mungkin cuma berikan formula ini saja. Dan anda kena tahu macam mana nak guna. Okey, ini adalah soalan 1. Okey, soalan 3 dulu. Okey, soalan 3 sebelum kita tengok soalan 2. Okey, soalan 3, sebiji balon berisi padu 5 cm kubik. So, V1 adalah 5 cm kubik. Diisikan dengan udara pada tekanan 1/10⁵ Pascal. Okay, 1/10⁵ Pascal sebenarnya adalah tekanan atmosfera. Maksudnya tekanan sekarang. Okay, tekanan di sekeliling kita. Apabila balon ditiup sehingga isi padu menjadi 20. Sekarang V2 adalah 20. So, berapakah tekanan sekarang? Okay, kita nak carikan P2. So, anda boleh nampak
bila kita guna formula ini, kita tengok sebelum dengan selepas. Sebelum kita buat sesuatu, nilai dia macam ini. Selepas kita buat sesuatu, nilai dia berubah. So, formula P1V1 sama dengan P2V2. Okay, P1 adalah 1 darab 10 kuasa 5 darab 5 sama dengan P2 darab 20. Okay, anda perhatikan, saya tak tukarkan unit kan, tak apa. Okay, sebab akhirnya kalau unit dia sama, kita boleh cancel. Okay, cancel each other. Ini cm kubik, ini pun cm kubik kan. So, saya boleh cancel je. Okay, that's why saya tak tukar unit. So, P2, kita tekan kalkulator, akan dapat jawapan lebih kurang 2.5 darab 10 kuasa 4 Pascal. Betul tak? Okay, 2.5 darab 10 kuasa 4 Pascal. Okay. Okay, kembali kepada soalan 2. Okay, soalan 2 dia sebenarnya perlu ada basic tentang tekanan. Kalau anda tahu, saya tak pasti anda pernah belajar ke tidak. Okay, sebab saya tak familiar dengan silibus PT3. Okay, kalau kita tengok sekeliling ini, tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera adalah 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay. Dan kalau kita tengok unit lain, ada unit lain, contohnya dia guna 10 meter air. Okay, apa maksud 10 meter air? Kalau anda belajar tekanan cecair, okay, tekanan cecair sebenarnya formula dia adalah P sama dengan H rho G. Saya tak pasti anda pernah belajar ke tidak. Okay, di mana H ini adalah kedalaman, okay, kedalaman, dan rho ini adalah ketumpatan, dan G adalah 10 lah. Okay, tapi sama mg kan, G adalah nilai dia 10 ataupun 9.8. Okay, so kalau tekanan atmosfera nilai dia 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, dan kalau kita cuba carikan berapakah ketinggian atau kedalaman air yang diperlukan untuk mengenalkan tekanan yang sama. Kalau kita tengok 10 meter air, 10 meter air tekanan dia macam berapa? So, tekanan untuk 10 meter air adalah H adalah 10 darab, kalau ketumpatan air adalah 1000. Okay, 1000 darab 10. Maka kita dapat jawapan 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, nilai dia sama dengan apa yang kita tengok. Kadang-kadang soalan akan kata, okay, tekanan atmosfera adalah 10 meter air laut. Maksudnya, dia adalah tekanan yang dikenakan oleh 10 meter air. Bukan maksud atmosfera ini ada 10 meter air, bukan. Maksudnya, tekanan atmosfera sama seperti tekanan cecair 10 meter air. Okay, saya ulang. Tekanan atmosfera, nilai dia 1 darab 10 kuasa 5 Pascal adalah sama dengan tekanan cecair berapa? 10 meter air. Kalau kita kira tekanan cecair 10 meter air, kita dapat nilai dia macam ini. Ada juga guna mercury. Kalau kita guna mercury, kita akan dapat 76 cmHg. Maksudnya, tekanan atmosfera nilai dia 1 darab 10 kuasa 5 Pascal ini sama dengan 76 cmHg. Hg itu mercury punya tekanan. Kalau kita guna formula P sama dengan H rho G. So, H sekarang adalah kita tukar 76 cm kepada meter. 0.76. Darab ketumpatan mercury lebih kurang 13,600. Dan darab G adalah 10. Dan kita akan dapat jawapan lebih kurang sama dengan 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, so anda nampak ada macam-macam unit untuk tekanan atmosfera. Okay, kita boleh guna Pascal, guna meter air, guna cmHg.
So bila anda nampak meter air ni, maksud dia adalah tekanan yang dikenakan oleh 10 meter air. So kita guna formula P sama dengan H/G. Kalau kita ada mercury CmHg kan, maksudnya berapa tekanan yang dikenakan oleh 7.6 cm mercury. Okey, kembali kepada soalan kita sekarang. Okey, sekarang kita kata kalau gelembung udara terbentuk di dasar sebuah laut yang dalamnya 40 meter. That means mana saya punya eraser. Okey, saya clearkan sekarang. Okey, kalau saya ada laut. Okey, laut. Okey, ini adalah laut dan di sini ada 40 meter. Okey, 40 meter adalah dasar dia. Okey, so di sini ada gelembung. Okey, gelembung dekat sini adalah isi padu, kita tuliskan V. Okey, V1 adalah 2 cm kubik. Okey. Dan berapakah isi padu gelembung itu apabila dia dekat sini? Di permukaan. So V2 adalah berapa? Okey, kalau kita tengok di dasar laut, berapa tekanan dia sebenarnya? Okey, kita nak carikan P1 adalah berapa? Dan P2 dekat sini berapa? Kalau di atas permukaan air laut, sebenarnya dia adalah tekanan atmosfera. Sebab kita tahu tekanan atmosfera dia dekat sini kan. So P2 sebenarnya adalah 10 meter air laut. Okey, so P2 adalah 10 meter air laut. Okey, 10 meter air laut. Dan kalau tekanan 1 berapa? Kalau kita tengok semakin ke bawah kan, semakin ke bawah, dia adalah tekanan 10 meter air tambah lagi tekanan oleh 40 meter. Okey, tekanan oleh 40 meter. So dekat sini sebenarnya tekanan dia adalah 40 meter air. Dan tambah dengan tekanan atmosfera, so jumlah untuk tekanan 1 adalah 50 meter air. Okey, 50 meter air. So kalau tekanan dia di 50 meter air, maka isi padu adalah 2 cm kubik. Kalau sekarang tekanan dia adalah 10 meter air, maka berapa isi padu? Okey, kita guna meter air bukan maksudnya berapa tinggi, berapa panjang, bukan. Maksudnya tekanan yang dikenakan oleh 50 meter air. Kalau anda cuba kira, P sama dengan 50 darab 1000 darab 10. Tekanan adalah 5 darab 10 kuasa 5 Pascal. So in fact, kalau kita nak tulis dalam Pascal, P1 adalah 5 darab 10 kuasa 5 Pascal. Dan P2 adalah 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay. So that's why kalau kita semakin ke dalam air laut, kita akan rasa sakit. Kenapa? Bila kita rasa sakit telinga, itu maksudnya kita sedang di kawasan yang mempunyai tekanan yang sangat tinggi. So semakin ke dalam air laut, semakin sakit, semakin banyak tekanan dikenakan kepada kita. Sampai kita rasa tak selesa. Okay. So that's why mungkin kalau ada yang pergi ke dalam air laut sampai tak selesa, mungkin akan berdarah. Okay. Itu adalah sebab tekanan. Okay. So bila tekanan dia semakin tinggi, kita nampak isi padu dia semakin kurang. So formula P1V1 sama dengan P2 V2. Anda tak perlu tukar Pascal, kita perlu sebenarnya sebab unit dia adalah sama, meter air dengan meter air. So P1V1 sama dengan P2 V2. Di mana P1 adalah 50 darab 2 sama dengan P2 adalah 10 darab V2 kita nak cari. So V2 sama dengan 10 cm kubik. Okay, 10 cm kubik. Itu adalah jawapan. That's why anda kena ada basic tentang tekanan. Apa itu tekanan sebenarnya? Kalau ikut silibus yang lepas, dia belajar bab 3 iaitu tekanan dulu, baru belajar bab 4. Tapi untuk
silibus anda yang baru ini, saya tak pasti anda masih ingat semua benda ini. Okay, kalau tak ingat, kita kena ulang kaji balik. Okay, alright. So, ini adalah soalan 2. Okay, soalan 4 lebih kurang sama dengan soalan 2. Okay, cuma kedalaman dia adalah 20 meter. Okay, 20 meter. So, sekarang saya boleh clear. Okay, clearkan. Dan sekarang kita ada tasik dekat sini 20 meter. Okay, dasar dia adalah 20 meter. Dan tekanan atmosfera adalah 10 meter. That means dekat sini ada 10 meter air. So, bila di dasar isi padu adalah 0.1. Okay, so V1 adalah 0.1 cm kubik. Dan V1 adalah 10 tambah 20 sama dengan 30 meter air. Okay, 30 meter air. Dan kalau di permukaan air berapa? So, kalau P2 adalah 10 meter, carikan V2 berapa. Okay, V2 adalah berapa. So, bila gelombang semakin ke atas, dia akan semakin besar. Makin besar. Carikan V2 berapa. So, formula P1 V1 sama dengan P2 V2. So, P1 adalah 30 darab 0.1 sama dengan P2 adalah 10 darab V2. So, V2 sama dengan 0.3 cm kubik. Okay, so ini adalah soalan berkaitan dengan tekanan atmosfera dan tekanan air laut. Ada soalan tak? So many, so the unit SI for P1 is kilopascal pascal. Okay, unit SI, unit SI kita guna, biasa kita guna pascal. Okay, pascal. Tapi kalau kilo dia cuma adalah imbuhan saja. Okay, imbuhan saja. Kalau contohnya 1000 kilometer. Okay, kilometer. So, unit SI sebenarnya adalah meter kan. Kilo cuma adalah satu imbuhan. So, kalau dia nak tukar kepada unit SI, kita kena 1000 darab 1000 meter. Okay. Tetapi untuk soalan macam ini, kalau dia punya unit adalah sama, contohnya 0.4 meter kubik, kita nak cari berapa meter kubik kan. Asalkan kita tak tukar unit, kita tak payah tukar kepada unit yang lain. Contohnya soalan 3 kan, cm kubik dengan cm kubik kan. Kalau biasa kita nak tukar kepada unit SI kan, tapi soalan macam ni tak payah. Sebab akhirnya dia akan pangkal. Okay, dia akan cancel each other. Sama juga kalau meter air laut dengan meter air laut sebenarnya tak payah tukar. Sebab kita akan pangkal meter air laut dengan meter air laut. Okay, sebab kita buat darab dengan bagi. Darab bahagi sebenarnya kalau kita cuba selesaikan, kita tak payah tukar unit dia. Okay, tak payah tukar unit dia. Okay, so biasa kita guna pascal. Kalau nombor dia sangat besar, contohnya 1 darab 10 kuasa 5 pascal kan. Kita boleh tulis dalam bentuk 100 kilopascal pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma sebutan dia beza saja. Okay, so soalan 4 dah. Okay, soalan 5, soalan 6 anda boleh cuba. Okay, dan mungkin saya nak bincang soalan 7, soalan 8 lah.
Okay, soalan 7, soalan 8. Okay, kalau kita tengok soalan 7, sama juga anda perlu sedikit basic tentang tekanan. Raja menunjukkan satu tiub kaca yang diisi 5 cm merkuri. Okay, 5 cm merkuri untuk memerangkap 10 cm udara. Ingat, hukum ini adalah hukum gas. Kita nak tengok kepada hukum gas. So, udara bukan merkuri ya. So, merkuri ni sebenarnya dia tekan. Dia tekan pada udara tersebut. So, merkuri ditambah sehingga panjang udara terperangkap menjadi 8 cm. Berapakah panjang merkuri ketiga itu? Okay, so macam ini. Kalau kita tengok kepada tekanan atmosfera, dia kata 75 cmHg kan. Maksudnya, okay, tekanan atmosfera dia sebenarnya bertindak daripada luar, okay, ke sini. So, dekat point sini, tekanan atmosfera adalah 75 cmHg. Okay, masih ingat tak? Hg dulu mercury. Maksudnya, tekanan atmosfera ni, kita tahu nilai kan 1 darab 10 kuasa 5 Pascal kan. Sebenarnya nilai dia lebih kurang sama dengan 75 cmHg. Iaitu tekanan yang dikenakan oleh 75 cm mercury. Dan sekarang, kalau kita cuba tengok dekat sini. Okay, dekat point sini ya. Okay, point sini. Berapa tekanan dia? Dekat sini 75 kan. Tambah lagi 5 cm. So, jumlah mercury adalah 80 cmHg. Bila dekat point sini, tekanan dia adalah 80 cmHg. 80 cmHg. Okay, 80 cmHg. So, bila tekanan dia 80 cmHg yang ditekan ke atas udara. Okay, bayangkan anda adalah udara. Kalau anda di sini. So, sebenarnya di atas anda ada 75 cmHg tekanan atmosfera, tambah lagi tekanan mercury yang 5 cm ini. So, jumlah yang anda kena tanggung adalah 80 cmHg. Dan isi padu dia atau panjang dia adalah, okay, panjang dia adalah 10 cm. Tapi kita nak tahu isi padu kan. So, kalau V1 ini adalah, ingat tak kalau isi padu, apa formula dia? Luas permukaan darab tinggi kan. So, luas permukaan dia tak bagi, tak apa. Okay, kita tuliskan A, luas permukaan darab, H adalah 10. So, 10 H. 10A, sorry. Okay, A adalah 10, 10A. Dan sekarang, kalau saya tukar, saya tambahkan mercury. Okay, tambah mercury. So, sekarang mercury, saya tambahkan mercury supaya saya tak tahu berapa cm kan. Okay. So, sekarang kalau tekanan dia dah tinggi, maka isi padu sekarang V2 adalah 8 cm. Okay, 8 cm. 8 cm darab A. So, kita tulis 8A. A adalah luas permukaan. So, kita nak kira berapakah panjang mercury ini. So, sebelum kita kira berapa panjang mercury, first kita nak kira berapakah tekanan yang telah ditanggung oleh udara-udara ini. So, kita guna P1, V1 sama dengan P2, V2. P1 adalah 80. Okay, darab. V1 adalah 10A. Okay. Sama dengan P2 adalah saya nak cari P2 darab V2 adalah 8A. So, luas permukaan dan luas permukaan saya boleh potong. Sebab dua-dua ada di sebelah kiri kanan kan. So, P2 sama dengan berapa? Okay, P2 sama dengan, kalau kita cuba kira 800 bagi 8 kita dapat 100. Okay, 100 cm Hg. Okay, maksudnya di tekanan di sini adalah 100 cm Hg. Okay, 100 cm Hg. Dan tadi kita tahu tekanan atmosfera adalah 75 cm Hg. So, berapakah tinggi mercury sini? Berapa panjang?
Okay, so sebelum kita sampai ke Mercury adalah 75 cmHg tekanan dia. Bila kita ke bawah lagi, di tempat sini 100 cmHg. So panjang dia adalah berapa? 100 tolak 75. So panjang Mercury adalah 100 tolak 75, dia dapat 25 cm. Okay, jawapan untuk panjang Mercury adalah 25 cm. Okay, ini adalah soalan 7. Dan soalan 8. Okay, soalan 8 pun salah satu soalan yang banyak memerlukan pengetahuan pressure, tekanan. Kita ada dua bentuk, okay, dua cara untuk letak kita punya tube. Okay, sekarang saya lukiskan tiga cara untuk letak tube. Okay. So satu adalah saya terbalikkan, satu adalah saya letak melintang, okay, sama ada macam ini ataupun saya letak macam ini pun tak apa. Okay. Dan ketiga adalah macam tadi kan, okay, kita terus letak secara tegak. Okay, alright. Sekarang udara dekat sini, saya guna warna lain. Okay, udara dekat sini. Okay, ini udara dekat sini. Udara dekat sini dan udara dekat sini. Okay, sekarang untuk susunan A ini, okay, tekanan udara dia lebih tinggi daripada tekanan atmosfera ke tidak? Okay, tekanan udara dan dekat sini adalah tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera dia akan bertindak ke atas kan? Ke atas. So, kalau kita cuba tengok, sekarang tekanan atmosfera dekat sini dan kita naik ke atas. Bila naik ke atas, tekanan akan kurang. Okay, tekanan akan kurang. Kalau kita turun ke bawah, semakin ke dalam, tekanan akan tinggi. Seperti gambar ini kan. Masih ingat tak? Kalau sini adalah tekanan atmosfera, dan sini adalah tekanan gas atau tekanan udara. So, bila sini tekanan atmosfera, tambah lagi tekanan oleh Mercury. Tekanan Mercury. So, udara ini kena tanggung tekanan atmosfera dan juga tekanan Mercury. Oleh itu, tekanan udara ini sangat tinggi. Okay, sangat tinggi kan? Lebih besar daripada tekanan atmosfera. Kalau untuk terbalik, bila terbalik, dekat position sini, okay, dan dekat sini. Kalau tekanan atmosfera, dia kena tanggung tekanan udara dan juga tekanan Mercury. Okay, saya ulang. Tekanan atmosfera ini, sekarang dia tolak ke atas kan? Dan di sini ada tekanan tolak ke bawah. So, kalau kita main tolak, dua-dua ini balance kan? So, tekanan atmosfera ini, dia akan sama dengan tekanan udara dan tekanan oleh Mercury. Okay, tekanan oleh Mercury. Kalau untuk case ini, tekanan udara dia kena tanggung tekanan atmosfera dan juga tekanan Mercury. So untuk tekanan udara di cara pertama dia adalah kurang. Dan untuk case yang kedua, sama ada anda letak ke kiri atau ke kanan, tekanan dia adalah sama. Tekanan udara di sini adalah sama dengan tekanan atmosfera. Sebab mereka di paras yang sama. Bila di paras yang sama, tekanan akan menjadi sama. Okay. So bayangkan kalau Mercury ini, tekanan atmosfera tolak ke sini. Tekanan udara tolak ke sana. So sama nilai dia. Okay, sama nilai dia. Dan sekarang kita cuba tengok soalan dia.
Okey, soalan dia. Okey, soalan. Raja A di atas menunjukkan udara terperangkap sepanjang 30 cm oleh 15 cm merkuri dalam sebuah tiub kapilari. Tiub kapilari kemudian diufukkan sehingga panjang udara terperangkap menjadi 24 cm seperti Raja V. Tentukan tekanan atmosfera yang bertindak. Okey, so pertama sekali kita nak carikan. Okey, kalau sekarang ini adalah P1. Okey. Bila P1 dia sama dengan tekanan atmosfera tolak tekanan merkuri. Berapa? Okey, tekanan merkuri adalah 15 cmHg. Okey, cmHg. Dan bila tekanan 1, maka kita nampak dia punya isi padu adalah 30A. Okey, saya terus tulis 30A ya. Sebab 30 adalah luas permukaan. So V1 adalah 30A. Dan sekarang kalau kita cuba baringkan tiub itu, sekarang kita nampak apa yang berlaku kepada tekanan udara sini. Okey, kita nak cari P2 sebenarnya sama dengan tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera. Sebab dekat sini tekanan dia sama dengan tekanan udara. Dan panjang dia adalah 24 cm. So V2 adalah 24A. 24A. So sekarang kita guna formula P1V1 sama dengan P2V2. P1 adalah P atmosfera tolak 15. Okey, darab 30 sama dengan P2 adalah tekanan atmosfera darab 24A. A dengan A saya terus cancel. Okey, sebab saya tahu dua-dua nilai dia sama. Luas permukaannya sama kan. Dan sekarang kita nak carikan tekanan atmosfera. Okey, so 30 tekanan atmosfera tolak 450 sama dengan 24 tekanan atmosfera. So 6 tekanan atmosfera sama dengan 450. So tekanan atmosfera sama dengan nilai adalah 75 cm/Hg. Okey, itu adalah jawapan. Okay, so these two questions a bit difficult for you, okay, because you need to analyze which one is atmospheric pressure, which one is gas pressure, and then which one is bigger, which one is smaller. Okay, kalau anda masih tak faham, mungkin kita perlu satu kelas, saya perlu terangkan sedikit tentang tekanan. Okay, tekanan. Okay, so cuba tengok balik nanti bila saya dah upload YouTube, anda boleh cuba tengok semula. Okay, apa yang saya telah terangkan. Okay, so kita dah spend banyak masa untuk hukum gas dan ada 15 minit lagi. Saya akan tunjukkan contoh kepada hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Okay, so untuk hukum Charles, semakin tinggi suhu, semakin tinggi isi padu. Dan kalau kita nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin, kita kena tambah 273. Okay, sebenarnya nilai dia 273.15. Tapi kalau buku teks dia 273, kita follow saja. Okay, lagi senanglah 273. Kalau nak tukar Kelvin kepada darjah Celsius, kita kena tolak 273. Okay. So, soalan 1, suatu jisim gas tertentu pada tekanan tetap mempunyai isi padu. Okay, V1 adalah 4. Pada suhu 30 darjah Celsius. Tukar darjah Celsius kepada Kelvin. 30 tambah 273. So, dapat jawapan
303 Kelvin. Dan sekarang kalau suhu dia ada 60, suhu dia 60, so T2 60 tambah 273 sama dengan 333 Kelvin. Dan kita nak cari berapa isi padu. Formula 4 bagi 303 sama dengan V2 bahagi 333. V2 sama dengan 4 darab 333 bahagi 303. So jawapan adalah jawapan saya guna kalkulator 4 darab 333 bagi 303. So 4.40 meter kubik. Okey. Ingat kena tukar darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, satu lagi soalan 3. Kita nampak ada tiup kan? Okay, let's try and do. Okay, soalan 3. So mungkin boleh buat soalan 4, soalan 5 kan? Okay, soalan 3. Satu salur kaca memerangkap udara sepanjang 29 cm. Okay, so kalau V1 adalah 29 darab luas permukaan. Okay, so ialah 29 A. Maka suhu dia adalah 17 darjah Celsius kan. So T1 adalah 17 tambah 273 dapat 290 Kelvin. Dan sekarang kalau suhu dia T2 adalah 57 darjah Celsius. So 57 tukar kepada Kelvin, kita dapat jawapan 330 Kelvin. Dan carikan V2 adalah berapa. Okay. Dia nak kita cari panjang kan. So panjang adalah berapa H darab A. Okay, berapa H darab A. Kita nak carikan H berapa. Masukkan formula. V1 adalah 29A bahagi 290 sama dengan H darab A bahagi 330. Okay, so A dengan A saya boleh potongkan A dengan A. 29 ini jadi 10. So H sama dengan 33 cm. Okay, H sama dengan 33 cm. We forgot the keyword Tadi Boyle's law BPV kan. Kalau Charles adalah CVT. Okay, Charles is very thin. Charles is very thin.
Okay, so I think soalan 3, soalan 4, soalan 5 lebih senang daripada tadi kan. Okay, alright. So we go for the last one. Okay, hukum tekanan. Okay, kalau hukum tekanan atau nama lain, kita panggil hukum Gay-Lozak. So, bila kita nampak perkataan hukum tekanan, ini adalah nama dulu. Tekanan mesti ada tekanan pressure P. Dan tekanan T besar ini, maksudnya kita ada T besar. So, ada tekanan, ada suhu. Okay, so P1 VT1 sama dengan P2 T2. So, sebuah bekas kedap udara mengandungi udara pada tekanan 1 atmosfera. Okay, ini adalah salah satu unit lagi, 1 atmosfera. Okay, so P1 adalah 1 atmosfera. Okay, 1 atm. Maksudnya nilai dia adalah 1 darab 10 kuasa 5 Pascal lah. Okay, unit dia adalah berbeza. Tapi jangan risau. Okay, unit dia tak payah tukar sebenarnya. Suhu awal T1 adalah 27 tambah 273. Dapat 300 Kelvin. Okay. Ini tak payah. So, sekarang kita ada suhu T2 adalah 87. Tukar kepada Kelvin, dia dapat 360 Kelvin. Dan P2 sama dengan berapa? Guna formula 1 bagi 300 sama dengan P2 bagi 360. So P2 sama dengan 360 bagi 300. So lebih kurang 6/5 iaitu 1.2 atm. Okay, 1.2 atm. Gunakan unit yang sama. Kalau dia guna atm, ikut balik atm. Kalau dia guna Pascal, gunakan Pascal. Okay, so satu lagi soalan sebelum kita habis topik pada hari ini. Dan next week kita akan tengok bab baru. Anda nak tengok bab 3 ke bab 5? Bab 3 adalah bab yang baru, silibus baru dalam KSSM. Dan bab 5 adalah bab lama. So, anda nak tengok bab baru ke bab lama? Nanti boleh komen lah bagi tahu saya. Soalan 2, tekanan udara dalam sebuah tayar kereta sebelum memulakan perjalanan adalah 22 kilopascal. So, unit dia adalah kilopascal. Okay. So, P1 22 kilopascal. Dan suhu dia adalah 30 darjah Celsius. Kita tukar kepada Kelvin. So, 303 Kelvin. Dan sekarang, kalau tekanan dia adalah 25 kilopascal. Berapakah suhu? So, carikan T2. Formula 22 bagi 303 sama dengan 25 bahagi T2. Okay. So, T2 sama dengan 25 darab 303 bahagi 22. Jawapan adalah berapa? 25 darab 303 bagi 22. So, jawapan 344 darjah Celsius. Kelvin. Okay, Kelvin. Kalau anda nak tukar kepada Celsius, kita tolak. Okay, kita tolak 273. Okay, tolak 273, kita dapat 71 darjah Celsius.
Okay, sama dengan 71 darjah Celsius. Okay, so soalan lain anda boleh cuba buat. Saya akan kongsikan jawapan nanti. Saya upload dalam Google Classroom, anda boleh semak jawapan anda. Okay, kalau kalau jawapan saya ada masalah, boleh bagi tahu saya. Okay, mungkin kadang-kadang sebab saya punya pengiraan salah. Okay, tetapi working dia adalah betul. Okay, so ada soalan, ada 3 minit lagi sebelum kita tamat. Dan boleh komen, anda nak belajar bab 3 atau bab 5 atau bab 6. Okay, atau tak mau belajar. Kalau tak mau belajar, kita boleh cuti saja. Okay, so semalam Menteri Pendidikan kita dah beritahu bahawa dia akan maklumkan bila akan buka sekolah 2 minggu sebelum pengumuman. Maksudnya kalau contoh saya nak buka sekolah 2 minggu selepas ini, saya akan beritahu hari ini. Okay, so tetapi buka sekolah akan lebih fokuskan pada pelajar Form 5 dan Form 6 dulu. So anda bila buka sekolah tak tahu, kita tak tahu. Tapi kita boleh cuba buat ulang kaji dengan cara inilah. Kita dah habis 3 bab dan kita boleh kita boleh join balik PTBC kita tak tahu bila lah, dan saya akan sambung mengajar bab 3 lah. Okay, kita masuk ke bab 3 dan saya harap anda boleh sambung buat latihan, buat ulang kaji, jangan bazir masa anda. Okay, itu saja dan I wish you a happy good weekend. We'll see you on Sunday. Okay, jumpa pada hari Ahad. Kita masuk topik atau bab yang baru. Okay, thank you.